Okey, jadi bolehlah juga merujuk kepada buku teks untuk tajuk 10.3. 10.4 dan mungkin 10.5 lah kita habiskan. Okey, jadi hari ini objektif pembelajaran supaya kamu boleh menghuraikan mekanisme denyutan jantung manusia. So bagaimana jantung manusia tu boleh berdenyut lah. Ada mekanismenya. Yang kedua, menerangkan penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia melalui pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Ini ialah tentang bagaimana darah tu boleh dipam ke seluruh badan dan bagaimana darah tu boleh kembali semula ke jantung. Dua cara dia lah. Okey. Yang ketiga, kamu perlu boleh menyatakan, mewajarkan kepentingan ataupun keperluan mekanisme pembekuan darah. So bila luka, mesti ada mekanisme pembekuan darah secara semula jadi. Apa keperluannya? Okey, keempat, silap tulis tu. Sekejap. Okey, yang keempat, mekanisme pembekuan darah. Langkah-langkah macam mana pembekuan darah berlaku. Yang kelima, contoh penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Dan mungkin kita pergi sehingga 10.5 iaitu tentang jenis darah. Okey. Okey, sebelum tu kita kenal dulu jantung. Okey. Untuk tahu mekanisme denyutan jantung ni, kenali dulu struktur jantung. Okey, struktur jantung. So jantung ni terdiri daripada otot kardium. Okey, nama-nama otot yang membina jantung ialah otot kardium. Tisu kardiak. Dia kardiak tu memang untuk jantung lah. So otot kardium ni dia cirinya bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Dia bersilang dan bersambung tak putus antara satu sama lain susunan dia. Okey, jadi kepentingan susunan seperti ni akan membenarkan impas elektrik. Ada impas elektrik yang dicetuskan. Impas elektrik itu akan disebar dengan cepat melalui jantung kerana susunan otot kardiak yang bersilang dan bersambungan. Okey, jadi impas elektrik ni akan disebar dengan cepat pada waktu yang sama serata seluruh dinding jantung lah. Okey, jadi impas elektrik ni akan merangsang sel otot kardium supaya mengecut dengan serentak dan seragam. Dia akan mengecut pada waktu yang sama, serentak dengan kadar keseragaman yang sama. Okey. Ini adalah ciri jantung yang mempunyai otot kardium lah. Kenapa dia ada otot kardium yang sebegitu. So, otot kardium ni dia bersifat myogenik. Myogenik ni dia bergerak sendiri tanpa perlu arahan. Okey, bukan otak yang mengawal. Okey, bersifat myogenik. Okey, kerana sifat dia myogenik tadi, maksudnya jantung ni akan mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impas dari sistem saraf. So tidak melibatkan sistem saraf dan otak. Dia sentiasa mengecut dan mengendur tanpa henti. Jantung tak berhenti. Kalau jantung berhenti, kalau kata nak berhenti sekejap ke, matilah, tak boleh. Okey? Dia kena sentiasa bergerak lah. Itu jantung lah. Uniknya jantung. Okey? Jadi di sini nak betulkan, jantung ni tidak perlu menerima isyarat impas dari sistem saraf untuk dia mengecut dan mengendur. Okey, itu tak perlu.
Tapi jantung masih menerima isyarat impuls dari sistem saraf untuk laju dan perlahan. Yang tu boleh. Lebihkan laju, lebihkan perlahan, boleh. Itu kita akan belajar dalam sistem saraf lah. Tapi untuk mengecut dan mengendur tanpa henti, tidak perlukan isyarat dari impuls saraf dari sistem saraf. Okey. Okey, sekiranya otak kardium ni, kita ambil otak kardium, kita simpan dalam larutan beroksigen yang suam yang mengandungi nutrien, okey. Otak akan mengecut dan mengendur secara berikmah sendiri. Okay, kalau ini yang berlaku dalam pemindahan jantung lah, pemindahan jantung. Okay, orang derma jantung, orang yang dah meninggal lah kan, menderma jantung. Jantung tu nak dibawa kepada pesakit penerima tu, dia letak dalam larutan beroksigen yang suam bernutrien. Masih mengekalkan dia masih hidup lah. Okay, sebab dia myogenic. Okay. Jadi kita nak masuk pada peredaran darah dalam manusia. Macam mana darah diedarkan? Daripada jantung, dia diedarkan. Okey. Jadi jantung ni, kita tahu jantung ni dia akan mengepam. Okey, fungsinya ialah mengepam darah masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. So penghasilan daya adalah perlu yang akan menyebabkan peredaran darah dalam manusia. Okey, ini disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Okey. So ada dua lah, disebabkan pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka lah yang menyebabkan darah tu boleh beredar dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, pengepaman jantung ni melibatkan masa nak hantar darah ke seluruh badan. Pengecutan otot rangka ni masa nak kembalikan darah ke jantung. Kita ada dua step ni lah untuk peredaran darah dalam manusia tu lancar. Okey, gambar ni pula ialah gambar struktur pada jantung. Okey, yang bertanggungjawab untuk menyebabkan jantung tu mengepam lah. Okey, kita kenal struktur dia dulu. Kita ada nodus sinoatrium. Okey, dia berada pada hujung dinding atrium kanan. Ingat, kita ada kiri dan kanan. Kanan adalah yang mengisi darah terdioksigen. Kemudian kita ada satu lagi nodus atrioventricle yang berada di bahagian ke tengah sikit. Atrium kanan juga, pada atrium kanan, tapi dia lebih ke tengah sikit. Okey, bawah dan ke tengah. Okey, ini adalah bahagian ventricle kanan, ventricle kiri. Kemudian kita ada struktur yang dinamakan berkas His. Okey, berkas His ni, sekejap tu. Okey, berkas His ni dia daripada tengah, iaitu bersambung daripada nodus atrioventricle. Okey, hinggalah ke hujung ventricle kanan dan ventricle kiri. Okey. Okey. Kemudian bersambung pula dengan gentian Purkinje. Di sini. Bersambung pula dengan gentian Purkinje. Okey, itu je dia punya pot-pot yang kita akan terangkan sekejap lagi. Okey, kita masuk pada pengepaman jantung. So, pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi, dikawal oleh perentak jantung. Okey, perentak jantung sebenarnya ini. Ni. Nodus sinoatrium. Okey, ataupun SA.
Nodus sinoatrium adalah perentak jantung. Dia yang pemula. Okay. Perentak jantung ialah sekumpulan sel otot. Okey. Apa ciri-ciri perentak jantung? Dia merupakan sekumpulan sel otot jantung khusus untuk memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan. Okey, namanya adalah nodus sinoatrium ataupun SA. Okey. Okey, apa perentak jantung buat? Perentak jantung akan menjana impuls elektrik. So SA tadi akan menjana impuls elektrik yang kemudian merebak melalui kedua-dua dinding atrium. Okey. Dan menyebabkan atrium mengecut secara beritma. So kamu kena bayangkanlah. Tadi di hujung dinding atrium kanan ada SA, nodus sinoatrium. Dia adalah perentak jantung yang akan mencetus atau menjana impuls elektrik. Okey, kemudian impuls elektrik ni bayangkan dia akan merebak dengan cepat dengan cepat serentak pada kadar yang sama melalui kedua-dua atrium. Dia akan merebak serata dinding atrium menyebabkan atrium tu akan mengecut. Okey, mengecut. Bila dia mengecut, kamu boleh bayangkanlah darah tu akan ditolak masuk ke ventricle. Okey. Ni bagi tahu SA, nodus SA ataupun nodus sinoatrium. Dia adalah perentak jantung. Okey, kemudian okey. Inilah dia. Nak tengok lagi nodus sinoatrium. Okey, tadi dia merupakan perentak jantung. Nodus sinoatrium akan mencetuskan impuls elektrik elektrik dan akan tersebar kedua-dua okey, tersebar serentak secara seragam lah kedua-dua dinding atrium menyebabkan dinding atrium ni mengecut. Okey, bila dinding atrium mengecut, dua ni mengecut, darah pada waktu yang sama akan masuk ke ventricle lah. Okey. Kemudian impuls merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Okey, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventricle. Okey, tadilah. Okey, kemudian bersambungan lagi. Dia bersambungan, dia tanpa putus, impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle. Okey, pada masa tu juga impuls elektrik dengan cepatnya sampai ke sini nodus atrium ventricle. Okey, impuls elektrik kemudian merebak melalui bekas his. Okey, kemudian impuls elektrik merebak lagi ke bekas his sehinggalah melalui gentian Purkinje sehinggalah ke apex jantung, hujung jantung. Okey, sehinggalah macam ni. Okey, bila dia merebak melalui bekas his dan gentian Purkinje menyebabkan ventricle pula mengecut. Okey. Impuls elektrik merebak dari bahagian apex ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya ventricle pula mengecut untuk mengepam darah keluar ke peparu dan badan. Okey, ingat ventricle kiri akan mengepam melalui aorta ke seluruh badan. Ventricle kanan akan mengepam ke peparu, iaitu vena pulmonary, kan? Artery pulmonary ke peparu. Itu ventricle kanan. Serentak pada waktu yang sama. Cuma di sini yang kita belajar sebelum ni, daya tekanannya untuk ventricle kanan ni dia mengepam dengan tekanan yang lebih tinggi sebab dindingnya lebih berotot. Kan? Berbeza dengan ventricle kanan. Ventricle kiri mengepam lebih dengan tekanan yang lebih besar lah. Tapi waktunya sama. Okey, so ketika pengepaman, okey, kita boleh dengar
bunyi jantung. Okay, bunyi jantung yang biasa didengar ialah loop, dup, kan? Doktor dengar, lepas tu kamu boleh dengar pakai telinga biasa pun boleh, dekatkan pada jantung boleh dengar bunyi loop, dup. Okay, bunyi loop, dup tersebut ialah sebenarnya bunyi penutupan injap-injap jantung. So kita ada dua injap tricuspid dan injap bicuspid. Okey, injap bicuspid. Okey, bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap tricuspid dan injap bicuspid tertutup. Sebab dia mengepam pada waktu yang sama. Okey, bila darah dipam keluar, okey, kemudian injap terbuka kan, kemudian tertutup. Okey, bunyi yang pertama loop ialah bunyi injap tertutup. Kedua-dua injap tricuspid dengan bicuspid. Okey, bunyi kedua pula dup dihasilkan apabila injap sabit pula tertutup. Darah keluar dia terus tutup, darah keluar dia terus tutup. Okey, injap sabit ada pada pintu keluar kan, pada aorta dan pada arteri pulmonari. Okay, itulah asalnya bunyi loop-dup tu lah. Okay, itu cara darah disebarkan ke sistem peredaran darah, bagaimana darah dipam. Itulah yang melibatkan SA, sinoatrium, okay, sinoatrioventricle, okay, bekahis, gentian pekincir. Yang tu lah step dia. Okay, bila dia sampai ke poin-poin tu, bila dinding ventricle dan atrium tu mengecut, darah keluar, itu simple sahaja. Macam tu lah. Okay, dan bila darah tu, bila darah tu diedam melalui sistem peredaran darah, di mana jantung mengepam, membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri. Darah akan sampai ke arteri, kemudian ke salur darah yang lebih kecil iaitu arteriol, sehinggalah ke kapilari untuk pertukaran bahan lah, gas respirasi dan nutrien kepada sel dan mengembalikan bahan buangan masuk ke kapilari. Okay, itu yang berlaku di sel-sel dan tisu-tisu. Okay. Tetapi walaupun jantung tu mengepam darah sampailah ke kapilari, kemudian tekanannya akan berkurang lah, tekanan darah akan berkurang kan. Okey, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah sehingga ke vena. Dia takkan boleh sampai ke vena lah dia punya daya tu. Okey, jadi vena ni dia perlukan cara lain untuk mengembalikan darah ke jantung. Okey, inilah kita nak merujuk kepada pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey, katakan darahnya dipam sehinggalah ke bahagian kaki ni. Okey, sehingga ke kapilari di bahagian kaki ni. Okey, tapi kapilari ni kan dia kan di sekelilingnya adalah otot. Okey, di sekelilingnya adalah otot. Jadi untuk mengembalikan darah kembali ke jantung, kita akan gunakan cara pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey, pertamalah. Kedua, kita juga ada injap. Okey, vena ni dia kaya dengan injap. Vena, venule dia ada injap sabit. Okey, bila sahaja darah dia vena ni dia macam ni lah. Okey, ni katakan saluran vena besar. Okey, injapnya macam ni lah. Okey, bila sahaja darah mengalir, masa darah mengalir, injap ni terbuka lah, kemudian dia tertutup. So, darah ni dia tak boleh berpatah balik. Tak boleh. Itulah fungsinya injap sabit pada vena dan venule. Okey, membantu pengaliran darah ke jantung lah dan tidak berpatah balik. Darah tu bergerak dalam satu hala. Okey, otot-otot di sekeliling vena ni dia akan ada pengecutan. Bila kita bergerak, kita kan bergerak, berjalan ke, tidur pun sebenarnya kita bergerak.
Okey, pengecutan otak ni akan mencerutkan vena. Okey, dia akan mencerutkan vena. So bila vena ni tercerut, darah ni akan mengalir ke atas dan seterusnya lah. Okey, sedangkan otak yang di bahagian bawah ni mengendur. Mengendur, mengecut, mengendur, mengecut, dia menolaklah darah tu sampailah ke jantung dan dibantu oleh injap lah untuk menutup aliran tu supaya darah tak berpatah balik. Okey. So sama juga, sama jugalah venul, vena sama. Okey, pengaliran darah dalam vena dibantu oleh pengecutan otot licin. Okey, kemudian sekeliling vena juga ada otot rangka. Pada dinding venu dan vena ada otot licin ni. Ni merujuk pada dinding venu dan vena, otot licin. Otot rangka pula otot di sekelilingnya. Otot rangka ni otot yang bantu kita bergerak. Otot tu pun dia boleh menekan saluran venu dan vena juga. Masa pengecutan dan pengenduran. So pengecutan otot rangka menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke jantung. Okey, kemudian injap tertutup semula. Okey. Dan dia macam itulah, dia macam berikmah lah. Okey, injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke kaki. Okey, itu sahaja 10.3. Okey, tentang mekanisme pengepaman darah lah melalui jantung dan bagaimana darah tu kembali semula ke jantung. Melalui pengecutan otot licin pada venu dan vena dan otot rangka pada sekelilingnya. Okey, kita masuk pada 10.4. Mekanisme pembekuan darah. So dalam buku teks, mekanisme pembekuan darah tu dia simple je. Tapi dalam modul, kita tengok ada juga dibagi dalam modul nota tentang mekanisme pembekuan darah. Muka surat 133 modul. Okey, ada juga nota di situ, tapi samalah macam dalam buku teks juga. Cuma dalam modul tu dia ada bagi gambar kan. Okey. Belum tu, kita nak wajarkan kenapa pembekuan darah ni perlu. Kenapa bila kita terluka, kenapa perlu ada pembekuan darah berlaku di situlah di tempat luka tu. Okey, jadi ini adalah keperluan dan kepentingan mekanisme pembekuan darah. Pertama, pembekuan darah akan menghentikan dan minimumkan kehilangan darah pada salur darah yang terluka. Ini pentinglah, jika kita kehilangan terlampau banyak darah boleh menyebabkan kematian kan. Okey, sebab dia ganggu pengangkutan oksigen dan nutrien ke sel. Okey, kurang darah, tekanan pun berkurang. Kita banyak hilang darah menyebabkan tekanan darah pun berkurang. Okey, sipadu darah pun berkurang, so mengganggu sistem badan lah. Okey, pertama menghentikan dan minimumkan kehilangan darah. Kedua, pembekuan darah untuk mencegah kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam salur darah yang rosak. Okey, bila luka maksudnya ada terdedah pada lubang kan, ruang yang terbuka, so boleh masuk, bakteria boleh masuk melalui itu. So perlu pembekuan darah untuk mencegah kemasukan organisma. Okey, yang ketiga, tekanan darah dapat dikekalkan. Okey, mengekalkan tekanan darah. Okey, kerana hilang darah yang terlalu banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras berbahaya. Okey, jadi bila kamu nak menghuraikan mekanisme pembekuan darah tu macam itulah. Kamu bagi tahu apa kepentingan dan dia punya penerangan. Contoh, pembekuan darah menghentikan dan minimumkan kehilangan darah. Okey. Kedua, pembekuan darah mencegah kemasukan mikroorganisma. Okey, kalau dia nak huraian lagi, kalau bakteria masuk, kenapa? Tapi ni direct je lah. Okey, yang ni bila kita tutup bahagian darah beku, dia akan tutup tempat yang terluka, tekanan darah tu akan dikekalkan. Okey, sebab kehilangan darah yang terlalu banyak akan menyebabkan tekanan darah
turun sehingga ke paras bahaya. Okey, jadi kita masuk pada mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah dia sebenarnya melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku sema semula jadi akan berlaku. Okey, apabila seseorang terluka. Okey, so macam tadilah kenapa tiga tadilah. Okey, elak kehilangan darah, elak mikroorganisma, okey, mengekalkan tekanan darah. Itu tiga kepentingan dia lah. Okey, so kita tengok sirinya. Ini daripada buku teks. Okey, diringkaskan simple je. Sebenarnya memang dia simple pun. Cuma kena ingat istilah-istilah yang terlibat je lah. Okey, so bila kita terluka, okey, bila ada luka, sekejap. Tengok yang dalam modul. Okey, so bila salur darah, bila kita luka, bawah kulit kita ada salur darah kan. Maksudnya salur darah tu pecah lah, berlubang macam tu lah. Okey, so darah akan keluar, darah akan mengalir keluar sampai ke bahagian kulit. Darah tu akan terdedah kepada gentian kolagen. Okey, dalam kulit ada gentian kolagen, so darah yang terkeluarlah, spill out tu akan terdedah kepada gentian kolagen. Okey. Darah yang terdedah kepada gentian kolagen ni akan merangsang pengumpulan platelet bahagian situ. So platelet ni adalah satu komponen dalam darah. Kita ada platelet kan. So platelet ni dia akan terkumpul di bahagian yang terdedah tu dan platelet tu akan tergumpal. Okey, tergumpal. Okey, so bukan sahaja platelet, sel-sel yang rosak, kalau ada yang cebisan-cebisan sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah, semuanya memang ada dalam plasma darah, akan membentuk bahan pengaktif yang dikenali sebagai thrombokinase. Okey, so thrombokinase ni ialah bahan pengaktif. Dia adalah berasal gabungan daripada platelet yang terkumpul, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah. Okey, akan membentuk thrombokinase. Okey, kemudian thrombokinase ni, tengok ASE. ACE ni adalah enzim kan. Okey, thrombokinase ni dia sebenarnya adalah sejenis enzim lah. Okey, thrombokinase ni mesti dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. So kalau tak ada ion kalsium, tak ada kehadiran ion kalsium dan vitamin K, thrombokinase ni pun dia tak aktif. Sebab itulah kepentingannya vitamin dan mineral kepada tubuh kita. Okey, dia berfungsi dalam keadaan-keadaan tertentu dan kuantitinya tak perlu banyak pun. Kalau kata kita kekurangan, pembekuan darah akan terganggu lah. Pembekuan darah akan fail, gagal. Sebab apa? Orang tu dia tak ada vitamin K, kekurangan vitamin K, kurang ion kalsium. Dan standardnya kita memang ada lah ion kalsium dan vitamin K, kita memang dapat daripada makanan kita kan. Okay, so thrombokinase yang tadi dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan menukarkan protombin kepada trombin. So di sini melibatkan struktur atau komponen yang dinamakan protombin. Protombin ialah protein plasma tak aktif. Protombin ada dalam plasma darah, dia protein plasma yang tak aktif. So bila thrombokinase ni hadir, dia akan memungkinkan penukaran protombin kepada trombin. Protrombin jadi trombin, buang pro tu. Trombin adalah protein plasma aktif. Okey, yang akan bertindak sebagai enzim juga. Enzim kepada tindak balas lain pula. Okey, trombin seterusnya memungkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. So trombin pula akan menukarkan fibrinogen yang larut dalam darah, dia ada dalam darah, larut. Dia akan tukar kepada fibrin. Fibrin adalah bentuk tak larut.
Okey, fibrin ni apa? Fibrin ni ialah sejenis gentian protein berupa berbenang yang akan membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. So fibrin ni akan terhasil dan menutup ruangan luka daripada dalam lah dan menyebabkan darah-darah tak keluar. Cuma darah-darah tu akan terperangkap pada jaring tu je. Okey, sebab tu kalau kamu tengok, kalau kamu luka, kamu garu ke, lama-lama dia akan ada warna yang macam coklat. Kan? Macam kulit keras sikit tu, coklat. Itu adalah fibrin lah. Okay. Mula-mula dia lembut, lama-lama dia keras lah. Okay. Dan kenapa dia warna merah coklat? Sebab darah dah berkumpul di situ dan darah terperangkap di situ lah. Okay. Dia macam akan jadi apa kita panggil pupil. Macam tu lah. Okay, so ingat istilah-istilah tu lah. Platelet, sel rosak, faktor beku akan terkumpul dan jadi trombokinase jika ada luka. Trombokinase dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K akan mengaktifkan atau menukarkan protombin kepada trombin. Kemudian trombin akan memangkingkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Okay. Okey, boleh tengok muka surat 133 modul tu juga. Dia ada ringkasan di situ. Takut lebih faham lah untuk yang tu. Okey, kemudian kita masuk pada isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okey, dalam keadaan normal kita tiada luka. Okey, darah mengalir dalam sistem peredaran darah kita tidak membeku. Okey, darah tak membeku selagi tidak ada salur darah yang rosak. Okey, kerana tindakan beberapa bahan anti gumpal seperti bahan anti gumpal seperti heparin. So dalam darah ada heparin, iaitu bahan anti gumpal yang mengelakkan darah daripada membeku dalam salur darah. Okey, ini kita masuk pada isu-isu masalah pembekuan darah lah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Contoh yang pertama, hemofilia. Okey. Hemofilia ni adalah contoh penyakit yang menghalang darah membeku. Okey, hemofilia ni penyakit keturunan. Maksudnya dia diwarisi melalui genetik lah. Okey, apa yang berlaku ialah dalam darah pesakit ni dia kekurangan faktor pembeku. Okey, macam tadi bila ada luka kita ada platelet dan faktor pembeku yang akan terkumpul kan, yang akan mengaktifkan trombokinase. Okey, tapi dalam pesakit ni dia tak ada faktor pembeku tu. Okey, so pendarahan secara berlebihan akibat luka kecil atau lebam boleh menyebabkan kematian. Okey, in case ada terluka, pesakit ni walaupun luka kecil pun akan menyebabkan darah tu mengalir non-stop. Okey, sebab dia tak ada faktor pembeku dan dia tak boleh dapatkan pembekuan darah secara semula jadi. Okey, kemudian tentang trombosis. Okey, trombosis ialah pembekuan darah beku pula. Okey, sepatutnya dalam keadaan normal tak ada darah membeku dalam sistem peredaran darah kita lah kalau tak ada luka kan. Okey, tapi dalam penyakit trombosis ni wujudnya pembekuan darah iaitu trombus. Trombus ialah darah beku. Trombus ialah darah beku. Penyakitnya ialah trombosis lah. Okey, trombosis berlaku akibat kerosakan dalam salur darah. So salur darah rosak, luka di dalam. Bukan di luar. So pengaliran darah terlalu perlahan menyebabkan faktor pembeku terkumpul. So faktor pembeku darah terkumpul dalam, dia membekukan darah di dalam dan membentuk trombus. Ini kita kenali sebagai trombosis. Dinding dalam arteri yang terluka, bukan dinding luar. Bila terluka, salur darah tu mengecil. Bila salur darah mengecil, aliran darah terganggu. Okey. Dan bersambungan dengan keadaan itu,
Trombus tu dia tak mengalir, dia hanya di situ kan. Okey, tapi apabila darah beku atau trombus tadi, dia tertanggal daripada dinding lah, contoh daripada dinding arteri, dan dia bergerak melalui aliran darah. Itu kita dah panggil dia sebagai embolus. Embolus ni dia macam trombus. Dia trombus juga sebenarnya, tapi trombus dia tidak dialirkan melalui saluran darah, dia melekat je. Tapi embolus ni ialah darah beku yang boleh mengalir melalui salur darah. Okey, sekiranya embolus tersekat di salur darah, okey, jadi salur darah kita ni ada bahagian besar sampailah bahagian kecil. Okey, sampailah ke kapilari kecil kan. Okey, jadi embolus ni dia boleh je lalu melalui salur darah sehinggalah dia sampai ke salur darah yang paling kecil, dan dia akan block. Okey, aliran darah di saluran yang kecil tu akan terhenti. Okey, so ingat ini embolus. Penyakit ini adalah embolisma. Yang tadi ialah trombus. Okey, yang tadi ialah trombus, yang tu darah beku juga tapi dia tak mengalir, tidak bergerak bersama darah, itu trombosis. Istilah penyakitnya adalah trombosis. Kalau embolisma adalah embolus, tapi dua-dua darah beku juga. Okey? Nah, cuma nampak beza kat situ. Okey, cuma bila dia tambahan bila embolus tadi menutup saluran-saluran yang kecil, aliran darah di situ akan tersekat. Tengoklah di mana aliran tu. Kalau aliran darah tu pergi kepada jantung, dia menyekat aliran darah ke jantung, akan wujud sakit jantung lah. Angina, infarksi myokardium, boleh menyebabkan stroke kecil ke stroke besar. Kalau dia menghentikan aliran darah ke otak, boleh menyebabkan stroke. Okey. Penyakit tu akan dibincangkan tajuk yang selepas tajuk ni. Okey. So last kita masuk pada kumpulan darah manusia 10.5. Okey, jadi ini dah pernah tahu dah, bahasa sains tingkatan 1, 2, 3 ada belajar. Darah manusia dikelaskan kepada kumpulan A, B dan O. Okey, pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima. Okey, ini kerana penerima mempunyai antibodi dalam serum darah yang boleh bertindak terhadap antigen pada sel darah merah seseorang penderma. Okey, kita akan tengok apa itu antibodi, apa itu antigen yang ada pada setiap kumpulan darah. Okey, sebelum tu pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima perlu mengambil kira jenis kumpulan darah penderma dan penerima. Yang mana yang boleh, yang mana tak boleh. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, jika darah kedua-dua penderma dan penerima tidak sepadan, maka sel darah merah penerima akan mengalami pengaglutinan. Maksudnya kita terima darah tapi darah yang orang derma kat kita tu tak sesuai. So darah penerima akan menggumpal. Ataupun istilahnya ialah pengaglutinan. Okey, so nak fahamkan di sini contohnya macam ni. Okey, ni kumpulan darah A. Siapa yang berdarah A lah. Okey, kumpulan darah A ini adalah eritrosit, sel darah merah. Okey, dalam eritrosit pada permukaan pada membran eritrosit
darah A ada antigen A. Dia macam faktor. Dia faktor A, antigen A. Pada membran plasma dia ada antigen A. Okey, dan pada membran eritrosit kumpulan darah A juga ada antibody anti-B. Okey, sebab dia ada antigen A, so dia anti kepada B. Dia ada antigen A, so dia anti kepada antigen B. Bila dia anti kepada antigen B, anti tak suka lah. Tak suka, tak boleh. Okey. Anti kepada antigen B maksudnya sel darah merah kumpulan A ni akan menghasilkan antibody yang akan melawan anti-B jika ada antigen B masuk ke kumpulannya. Macam itulah lebih kurang. Okey, kemudian kita tengok kumpulan darah B adalah sebaliknya. Kumpulan darah B, pada kumpulan darah B, sel darah merahnya pada plasma dia ada antigen B dan ada juga antibody anti-A. Antibody yang dihasilkan untuk menyerang antigen A. Okey, kumpulan darah AB pula, sebab dia kumpulan darah AB, maksudnya kumpulan darah ni ada kedua-dua antigen. Ada antigen B dan ada antigen A. Dia pelik, dia ada dua-dua sekali. Okey, dan spesialnya dia tiada antibody. Okey, dia tiada antibody. Jadi bila kumpulan darah A diterima, contoh AB ni dia perlukan darah, so kita masukkan darah A ke AB. Masukkan darah A. Ingat dalam darah A ada antigen A. Tapi dalam darah AB dia tak ada antibody. Dia tak anti sesiapa. Dia tak ada antibody. So dia terima A, dia terima B. Untuk kumpulan darah O pula berbeza. Kumpulan darah O ni tiada antigen. No antigen. Pada membran dia ni tak ada A, tak ada B. Okey. Tapi dia ada antibody. Dia ada antibody anti-A, antibody anti-B. Maksudnya O tidak boleh terima A. O juga tak boleh terima B. So katakan pesakitnya adalah yang berdarah O, penerima berdarah O. Kita nak derma darah A kat dia, tak boleh. Nanti darah tu akan menggumpal. Okey, pengaglutinan berlakulah sebab dalam darah kumpulan darah O ni ada antibody anti-A, dia akan serang A. Dia juga ada antibody B, dia akan serang darah B yang masuk. Okey. So kamu boleh nampaklah di situ penentuan kumpulan darah. Okey, jadi kesimpulannya yang mana boleh derma, yang mana tak boleh derma bergantung kepada antigen dan anti-B lah. Okey, contoh tadi kumpulan darah A, antigen pada sel darah merah adalah anti-A dan antibody yang ada dalam serum darahnya adalah anti-B. Dia ada antibody B, dia akan serang B. Okey, kumpulan darah B pula ada antigen B dan ada antibody anti-A. Dia akan serang antigen A kalau ada masuk. Okey, kumpulan darah AB pula ada kedua-dua antigen A dan B. Okey, dan tiada antibody. So apa-apa darah dia boleh terima sebab dia tak ada antibody nak menyerang sesiapa, dia tak serang. Okey. Okey, untuk darah O pula, kumpulan darah O, dia tiada antigen, no antigen. Dan dia akan menyerang antigen A dan B. So O ni tak boleh terima darah yang ada antigen. Semua darah ada antigen kecuali O. So bila O tidak boleh menerima antigen A dengan B, dia tak boleh terima darah A dan darah B. O hanya boleh terima darah O sahaja. Okey? Sebab itulah wujudnya kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima. Bergantung pada dia sebenarnya penerangannya di atas. Okey. Kalau ada soalan tentang kesesuaian kumpulan darah penerima dan penerima, okey, kita boleh bagi tahu macam ni. Kumpulan darah A boleh menerima A dan AB. Kalau dia kata terangkan kenapa? Okey, sebab A ada antigen
kumpulan darah A boleh menerima, boleh menderma. Okey, sorry, menderma. Okey, kenapa A boleh menderma kepada A dan AB? Okey, A memang boleh menderma kepada A lah sebab dalam darah dalam darah A ni dia ada antigen A dan dia hanya ada anti B. Okey. Kan? Kumpulan darah A juga boleh menderma kepada AB sebab dalam darah AB ni dia tiada antibody. So dia boleh menerima apa-apa antigen. Macam tu penerangan dia. Okey, tapi bab menerima pula berbeza. Walaupun A boleh menerima kepada AB, namun A tidak boleh menerima AB. Okey, A tak boleh menerima AB sebab A ada antibody A. So jika masuk darah AB dia ada antigen B. Faham kan? A ni ada antibody B. Kalau AB masuk dalam A tak boleh sebab AB ada antigen B. Dia ada kedua-dua antigen. So kumpulan A hanya boleh menerima A dengan O sahaja. Okey, kenapa O boleh diterima oleh semua orang? Sebab O dia boleh diterima oleh semua orang sebab dia apa? A boleh menerima kumpulan darah O. A boleh menerima O. Tapi O tak boleh terima A. Okey, kamu kena fahamlah. Okey, kenapa A tak boleh terima O? A boleh terima darah O. O tak boleh terima darah daripada A. Okey, B pun samalah. Okey, jadi sebab tu biasanya kita dengar AB ni dia ni macam kedekut. Dia boleh terima semua tapi hanya boleh menderma kepada AB sahaja. Okey, O pula dia adalah pemurah. Okey, sebab dia boleh menerima darah, dia boleh menderma kepada semua orang tapi dia hanya boleh menerima daripada O sahaja. Okey, itu kumpulan darah ABO. Ada melibatkan antigen A, antigen B dan antibody A dan antibody anti-B. Okey. Ada satu lagi faktor pada kumpulan darah yang kita kenali sebagai faktor rhesus. Okey. Maksudnya pada permukaan membran sel darah merah ataupun eritrosit ada lagi satu faktor yang dinamakan faktor rhesus. Faktor rhesus ni ialah sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah merah, iaitu kita kenali sebagai faktor rhesus ataupun faktor RH. Okey, faktor RH juga ada nama lain. Faktor RH juga mengandungi ataupun faktor RH ni adalah antigen D. Tadi kita dengar antigen A dengan B kan? Ada satu lagi antigen namanya antigen D dan dia adalah RH positif. Okay, so seseorang yang RH positif ada antigen D pada sel darah merahnya, membrannya. Okay, seseorang yang RH negatif dia tiada antigen D pada permukaan membrannya. Okay, macam itulah. So, apa kesan dia lah kita nak tengok kan. Kenapa, ada kesan ke positif negatif ni? Okay, dia sama juga macam kumpulan darah tadilah. Okay, bila darah tu tiada antigen D ataupun darah tu adalah RH positif, okay, darah tu maksudnya dia ada antibody rhesus ataupun antibody AB. Antibody D.
So sekiranya darah RH positif penderma, dia positif, RH positif. Okey, bercampur dengan darah penerima RH negatif. So darah penerima ada antibody D. Darah penerima akan bertindak balas untuk menghasilkan antibody rhesus atau antibody D untuk melawan darah penderma tadi. So tak boleh lah. Okey, apabila penerima menerima satu lagi dos RH positif, antibody rhesus akan menyebabkan pengaglutinan sel darah penderma. Okey, jadi kena faham kat sini, kalau dia ada peringkat dia lah, dia ada fasa dia. Okey, contoh seseorang ni, seseorang ni dia adalah RH positif kan. So maksudnya dia ada antigen D. Okey, dia derma kepada RH negatif. So masuk sahaja antigen D bercampur dengan darah yang tiada antigen D, orang yang darah rhesus negatif ni akan hasilkan anti D. Okey. Okey, untuk lawan antigen D dalam darah RH positif. Pada peringkat awal hanya penghasilan antibody lah. Okey, jadi jika dia berterusan menerima dos darah RH positif, antibody tu akan menggumpalkan sel darah merah penderma RH positif tadi. Okey, prosesnya samalah pengaglutinan. Okey, dan keadaan ni boleh membawa mautlah kepada penerima darah tu. So selain daripada kita kena pasti kumpulan darah A, AB, O, kita juga kena pasti darahnya positif atau negatif. Okey, lazimnya masalah akan timbul apabila seorang RH negatif berkahwin dengan seorang RH positif. Okey, ini adalah masalah pasangan yang berkahwin. Ada lagi email. Okey. Okey, situasi sekarang apabila seorang ibu RH negatif, perempuan lah. Okey, berkahwin dengan seorang ayah RH positif. Okey, lelaki. Suaminya RH positif, isterinya RH negatif. Macam ni lah contoh kan. Okey, dan situasinya timbul apabila mengandung. Okey, bila mengandung kemungkinan anak tu RH positif ataupun RH negatif kan. Okey, katakan bila mengandung fetus bayi dalam kandungan kita panggil fetus. Fetusnya adalah RH positif. Fetus bila bayi tu belum dilahirkan lagi kita panggil fetus. Okey, fetusnya RH positif. Okey, itu situasi dia sekarang. Ada 25 sampai 31. Okey, so pada awal kehamilan tak ada apa masalah. Sebab fetus ni dia berhubung dengan ibu melalui plasenta kan. Okey. Melalui plasenta, tapi darah fetus dengan ibu dia tidak bercampur. Okey. So sepatutnya tak ada apa-apa masalah di situ. Okey. Tapi masalah timbul apabila bulan kehamilan terakhir. Okey, bila bulan kehamilan terakhir
di mana mungkin ada serpihan sel darah fetus. Okey, dan kita tahu dalam sel darah fetus ada antigen D. Okey, serpihan sel darah fetus yang mengandung antigen D ni mungkin merentasi plasenta dan masuk ke sistem peredaran darah ibu. Okey, ini adalah bulan kehamilan. Okey, so serpihan darah fetus ni akan merentasi plasenta. Okey, dia masuk ke sistem peredaran darah ibu lah. Okey. Okey, bila masuk sahaja NPD ke sistem peredaran darah ibu, sel darah putih, okey, ini kerja sel darah putih. Sel darah putih dalam darah ibu akan bertindak balas dan menghasilkan antibody NPD. Pada peringkat ni baru menghasilkan antibody, belum menyerang lagi. Antibody baru mula dihasilkan. Okey. Dan kemudiannya antibody akan dialihkan melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Kalau antibody tu hanya sedikit, mungkin tak ada kesan lah. Tapi kalau antibody tu banyak, masuk ke sistem peredaran darah fetus, okay, apa yang berlaku, antibody tu akan memusnahkan sel merah bayi kerana dalam sel darah merah bayi adanya Rh positif ataupun anti-D. Nah, ini berlaku sebelum atau boleh berlaku sebelum kelahiran ataupun selepas kelahiran. Bila adanya antibody masuk ke sistem peredaran darah bayi. Antibody ibu yang hasilkan. Okay, dia merentas masuk melalui plasenta. Okay, tapi biasanya untuk kehamilan yang pertama, ibu baru mula menghasilkan antibody. So kepekatan antibody yang terhasil hanyalah sedikit dan tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak yang pertama lah. Biasanya macam tu. Anak pertama dia tidak tak terkesan sangat. So antibody tu baru dihasilkan. Okay. Dan kuantitinya masih sedikit. Okay, akan tetapi antibody ni bila sahaja dihasilkan dalam sistem pertahanan badan manusia, antibody ni dia akan meninggalkan memori. Antibody D ni akan berkekalan di dalam sistem peredaran darah ibu. Okay, walaupun dah lama dah, antibody tu masih kekal dalam sistem peredaran darah ibu. Memori tentang pasaran antibody tu masih ada. So masalah akan timbul bila ibu tadi dia mengandung anak kali kedua dan anak yang kedua juga Rh positif. Kalau Rh negatif tak apa. Tapi anak kedua pun Rh positif. So antibody D tadi memang dah ada kan, dah ada yang telah tersedia semasa masa kehamilan yang pertama. Okey, antibody anti-D yang telah tersedia dalam darah ibu akan merentasi plasenta. Yang ini dia terus merentasi plasenta saja. Sebab antibody tu dah ada, bukan baru nak dihasilkan. Ini berlaku untuk kandungan kedua lah. Okey. So antibody D akan merentas plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Okey. Gejala ini kita kenali sebagai erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Okey. Jadi kesannya fetus yang kedua mungkin akan mati jika tidak diganti dengan darah Rh negatif melalui proses pemindahan darah. Okey. Okey, dalam keadaan yang tidak serius, bayi mungkin hanya akan mengidap anemia dan kecacatan akal sahaja. Okay, ni kalau keadaan tak berapa serius lah. Kalau serius tu kematian lah. Okay, walau bagaimanapun, kini masalah tersebut sebenarnya boleh diatasi.
Okey, jika kita dah tahu sejarah ibu pernah mengandungkan anak RH negatif, anak RH positif, kita pernah tahu yang tu ada sejarah. Okey, untuk kandungan kedua, sebelum dia mengandung kali kedua, ibu ni boleh dirawat, boleh dirawat dengan suntikan globulin anti-rhesus. Okey, suntikan globulin anti-rhesus ni selepas sahaja kehamilan pertama, ibu boleh ambil untuk menghentikan pembentukan antibodi D. Jadi maksudnya kita hapuskan memori dan pembentukan antibodi D dalam badan ibu. So bila dia mengandung kali kedua, walaupun anaknya RH positif, maksudnya badannya baru nak hasilkan balik antibodi tu. Anak ulang balik peristiwa tu lah, macam tu. Faham kan? Okay, so kita dah habiskan 10.3, 10.4, 10.5. Cikgu rasa dah banyak sangat ya. Okay, kita akan sambung untuk next week lah. Sebab hari Khamis cuti kan, kita cuti sampai Ahad. Isnin pula kita akan jumpa untuk 10.6. Isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia.